Selamat datang ke Saza Ain in the House channel. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Assalamualaikum. Hari ini Ustazah akan ajar tajuk Jom Kenali Huruf Hamzah, Pelajaran Jawi tahun 4. Mari kita lihat bentuk-bentuk kedudukan huruf Hamzah. Ada 5 bentuk kedudukan huruf Hamzah yang perlu murid-murid ketahui. Yang pertama, Hamzah berada di atas huruf alif. Yang kedua, Hamzah berada di bawah huruf alif. Yang ketiga, Hamzah 3/4 daripada garisan. Yang keempat, Hamzah setara dengan garisan. Yang kelima, Hamzah berumah. Jadi ini adalah 5 bentuk kedudukan huruf Hamzah yang akan kita pelajari dalam tajuk Jom Kenali Huruf Hamzah ini. Pada hari ini, Ustazah akan fokuskan kepada semua murid-murid tentang bentuk yang pertama, iaitu Hamzah di atas huruf alif. Kata terbitan berawalan alif. Bagaimana berlakunya Hamzah berada di atas huruf alif? Ada 3 perkara yang murid-murid perlu tahu. Kenapa Hamzah berada di atas huruf alif? Yang pertama, apabila imbuhan awalan di bertemu dengan kata dasar yang berawalan huruf alif. Maksudnya apabila imbuhan awalan di bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Nanti Ustazah akan tunjukkan contoh perkataannya selepas ini. Yang kedua, sebab kenapa Hamzah diletakkan di atas huruf alif. Yang kedua, apabila imbuhan awalan se bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Sama juga macam yang pertama tadi, yang di tadi. Apabila imbuhan awalan se bertemu dengan kata dasar yang berawalan alif. Yang ketiga, apabila imbuhan awalan ke bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Jadi, kesimpulannya, huruf Hamzah berada di atas huruf alif apabila ada imbuhan awalan di, se dan ke bertemu dengan kata dasar yang awalnya bermula dengan huruf alif. Jom kita lihat contoh. Contoh perkataan imbuhan awalan di bertemu dengan huruf kata dasar huruf alif ni tadi. Kata dasar ambil, alif, mim, ba, ya, lam. Untuk kata dasar ini, perkataan ambil ini bermula dengan huruf alif. Apabila bertemu dengan imbuhan awalan di, maka Hamzah perlu diletakkan di atas huruf alif. Barulah dia menjadi kata terbitan diambil. Jika Hamzah tidak diletakkan di atas huruf alif, disambungkan saja dengan huruf D tadi, mungkin akan jadi dambil. Jadi salah. Jadi bila bertemu perkataan ambil ni tadi, kata dasar ambil bertemu dengan imbuhan awalan di, dia perlu letakkan Hamzah di atas huruf alif. Jadilah perkataan itu jadi kata terbitan diambil. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kata dasar usum. Alif, waw, sin, waw, nga. Usum. Ini pun sama, perkataan usum ini bermula dengan huruf alif. Bila bertemu dengan imbuhan awalan di, kita perlu letakkan Hamzah di atas huruf alif untuk menjadikan ia satu kata terbitan diusum. Jika tidak diletakkan Hamzah itu, mungkin dia akan jadi dausum. Jadi sebab itulah kita perlu letakkan Hamzah di atas huruf alif apabila satu perkataan dasar yang bermula dengan huruf alif bertemu dengan imbuhan di.
Okey, kita lihat pula contoh imbuhan awalan se bertemu dengan kata dasar yang awalnya adalah huruf alif. Okey, kata dasar orang, ejaan alif waw o, ro ngarang. Orang, alif. Bila ditemukan dengan imbuhan awalan se, perlu diletakkan hamzah untuk menjadi satu kata terbitan seorang. Jika tak ada huruf hamzah, dia akan berbunyi saurang. Jadi perlu letak huruf hamzah untuk membunyikan dia kata terbitan seorang. Contoh yang kedua, olah, kata dasar olah, alif waw lam ha. Olah bertemu dengan imbuhan awalan se. Jadi kita perlu letakkan huruf hamzah di atas alif untuk menjadi satu kata terbitan yang berbunyi seolah. Seolah. Jika tak ada huruf hamzah, dia mungkin jadi saulah. Jadi untuk membunyikan dia seolah, kita perlu letakkan hamzah di atas huruf alif. Kita lihat pula contoh imbuhan awalan ke. Imbuhan awalan ke apabila bertemu dengan kata dasar yang awalnya ada huruf alif. Kata dasar atas. Alif, ta, sin, atas. Apabila kata dasar atas bertemu dengan imbuhan awalan ke atas, kita perlu letakkan huruf hamzah di atas huruf alif untuk menjadikan dia kata terbitan ke atas. Contoh yang seterusnya, imbuhan awalan ke apabila bertemu dengan kata dasar yang berawalan alif ialah contoh yang kedua kita tengok untuk yang ke. Iaitu kata dasarnya enam. Alif nun mim enam. Bertemu dengan imbuhan awalan ke. Jika kita tak letakkan hamzah di atas huruf alif, dia akan jadi kanam. Jadi perlulah kita letakkan hamzah di atas huruf alif untuk menjadikan dia kata terbitan ke-6. Bagi perkataan Islam, perlu diingatkan, kepada semua murid-murid, perkataan Islam, kita hendaklah mengekalkan hamzah itu di bawah huruf alif, walaupun didahului dengan imbuhan awalan di, se dan ke. Walaupun perkataan Islam ni awalnya huruf alif, tapi bila bertemu dengan imbuhan awalan di, se, ke, seperti dalam contoh diislamkan, kita tak perlu ubahkan hamzah itu di atas huruf alif. Hamzah yang di bawah alif itu kita kekalkan dia seperti itu untuk menjadikan dia perkataan Islam, diislamkan untuk perkataan Islam ni. Itu sahaja untuk pelajaran kita hari ini. Jadi masa untuk latihan, baca dan kenal pasti imbuhan awalan di, se, ke. Kemudian tulis. Contoh. Saya kata dengan contoh, kalau awak lihat di sini saya ada bagikan perkataan ruminya. Ke tambah arah jadi ke arah. Contoh. Kotak yang pertama letakkan imbuhan awalan di, ke ataupun se. Kotak yang kedua adalah kata dasar arah. Dan kotak yang ketiga, awak perlu gabungkan imbuhan awalan tadi dengan kata dasar dan letakkan huruf hamzah itu di atas huruf alif. Jadi latihan yang pertama, soalan yang pertama, kata dasar telah diberi ulang alif waw lam na. Jadi awak perlu letakkan apa dia imbuhan awalan dia dan juga gabungannya dan di mana letaknya huruf hamzah. Ingat, kita belajar hari ini adalah hamzah di atas huruf alif. Awak tulis semula di dalam buku latihan perkataan ini. Buat kata dasar, imbuhan awalan, kata dasar dia dan jawapan. Sama dengan apa dia jawapan dia.
Okay, kalau boleh huruf hamzah yang di atas huruf alif itu, huruf hamzah dan huruf alif itu warnakan dengan warna merah. Okay, ini soalan-soalan dia. Okay, 4 atas, ke atas, 5 ukur, diukur, 6 perkataan yang ke-6 urus, diurus, 7 usia, seusia. Okay, itu sahaja soalan, 7 soalan untuk latihan minggu ini. Jadi awak boleh siapkan semua latihan ini di dalam buku tulis mata pelajaran Jawi. Okay, bila dah siap bolehlah hantar kepada saya. Okay, selamat belajar dan selamat membuat latihan. Jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum.